Assalamualaikum, kembali bersama dengan Fira Fandi sekali lagi dan Marzella Sigai dalam Borak Tesi Peng. Secara langsung kita bawakan di saluran 122 Astro TVS. Okay, Marzella, how are you? I'm fine, good. How are you? Wah, baju cantik lah. I manah. Manah selalu kan? Manah selalu. Hari-hari I manah hati perempuan. Share. Okay, baju awak cantik lah. Saya suka lah. Kenapa? Sebab dia bunga-bunga kan? Bunga-bunga. So bila Fir duduk kat sebelah, TV pun bunga-bunga. Yes. Ada semangat lah nak hosting dengan Yes, Azal. abang kan mak bunga. Okay, so hari ni macam-macam benda yang kita nak kongsikan. Of course, kita ada isu semasa yang tengah viral, yang tengah trending dan juga kita akan macam biasa bawa masuk tetamu kita yang memang power ke dalam set Borak Tesi Peng hari ni. 45 minit yang power bersama dengan Fir dan Marzella yang cantik hari ni. Awak tahu tak awak hari ni macam apa? Kita lebih kurang sama tema lah, Fir. Awak hari ni macam pelakon Hollywood tau. Pelakon Hollywood mana pula ni? Yang berlakon dalam cerita-cerita lama-lama macam cerita-cerita hantu. Ada je, Fir. Oh, share. Yalah, boleh jadi hantu so boleh menghantui Fir kan? Saya memang tolonglah hantui saya. Saya suka dihantui awak. Okey, alright. Jom kita sekarang ni nak bagi tahu sedikitlah. Mungkin ada yang dekat luar sana yang teringin nak menjadi pengacara, Zal, yang teringin nak menjadi pelakon ke penyanyi ke, tak kisahlah. Korang boleh selahkan bakat korang. Dan ada video tu, hantarlah video penyertaan. Hantar video penyertaan ke www.tvstv.my/tvstars sebelum 15 Februari 2021. TVS. TV Stars. Shoot Stars. for the stars. Okey. Ni Zel. Nak cerita pasal Zel lah. Nak tanyalah. Marzella. Nak tanya Marzella. Zel personally suka tak makan durian? Suka. Sekarang ni kan musim durian. Sebab Fir dah bawa durian. Ya Mana. Kalau tak ada, Fir hutang Dia alih lah durian. Fir hutang ah. Apa? Fir Tak kena apa. bawa betul-betul next time. Tak apa. Kita pergi Serian lah. Kejap lagi makan Pergi durian. Serian. Okey, ni cerita pasal durian ni. Sekarang kan musim durian. Dekat Kuching, dekat Semenanjung. Ada satu video yang tular. Video di mana Fizo Omar, dia ada mengajak rakan beliau, iaitu Dr. Hanan Yusof untuk makan durian. Tetapi Dr. Hanan lari. Kenapa dia lari? Lari sebab tak sukalah dengan Satu durian. video Tak tu pun suka. lucu. Video ni tular tau. Jom kita tengok VT ni. Gila, first time aku tengok orang takut durian ni. Ni durian lah, bukan bom. Bagi semua tim staff Hanan Medispa, bos korang ni garang, tapi kalau nak bagi dia takut, kau tunjuk durian je, tengok. Makan durian. Ini yang paling cantik. Tak boleh semula. Takut dengan durian. Cerita lah apa semua. Tak boleh mula. Mula dia tak sama. Makan satu-satu. Pakai sudu. Ada sudu tak sudu? Oh, jangan. Satu. Kita tengok Dr. Hanan makan. Kita tengok Dr. Hanan makan. Ni. Jangan satu-satu. Kau tengok macam kalau kita pergi klinik takut ni. Lah rugilah dia, Fir. Dia tak nak makan durian. Kalau bagi Zez, dia boleh habiskan satu ulas. Satu ulas. Satu ulas pula. Satu biji. Satu buah. Satu biji. Kau ni. SPM berapa BM? Sekatilah. Okey, tadi dah cerita pasal durian. Sekarang cerita durian dah habis. Ini okay. Apa yang viral pula, ada seorang lelaki. Dia masuk ke kedai, kalau before ni viral pakai baju kelawar. Tapi yang ni dia viral sebab dia pakai kain batik. Seorang kain batik? Apa salahnya pakai kain batik? Mungkin kain batik. Baju batik ke kain batik? Oh, kalau orang Melayu Sarawak dia tak panggil kain batik. Tapih. Dia pakai tapih, dia pakai kain batik. So cashier tu dia tengok daripada atas ke bawah dan orang sekeliling tu pun ketawa. Viral lah. So nak tengok betapa confidentnya lelaki tu masuk kedai pakai kain batik. Saksikan VT ni. Lick my foot, tatapanmu, senyumanmu, tiada pernah
Best lah. Dia pun jegit. Ah, ah. Gedip tu. Tak, masalah sekarang ni laki betul ke macam ni? Mungkin. Laki betul lah. Tapi lah kain batik ni ataupun tapih ni famous lah. Tapi dia pakai kain tapih perempuan. Zel pernah pakai? Of course lah. Zai kat rumah pakai tu. Oh ya ke? sometimes. Cuba selfie hantar dengan I. Kenapa I nak hantar dengan you? Bagus saya hantar dekat husband I. Oh, you dengan husband ni tak duduk serumah. Kena hantar dia tu. Simpanan. Bila I kerja. Boleh lah dia hantar you dekat balik sekali. rumah. Okey, ni kita tinggalkanlah cerita pasal kain batik ni. Ada cerita yang tular juga baru-baru ni. Sekarang ni kan, yelah. Benda nak viral kan? Sekarang ni zaman ada kamera kan. Macam kita ni lah pun kalau tak pasal-pasal viral, isteri I boleh ketuk rumah you, bahaya. Ni cerita pasal seorang wanita ni, dia terlatah. Melatah, macam Iqbal yang minggu lepas tu. So wanita ni, Apa jadi? dia melalui satu sekatan jalan raya, kan dekat Semenanjung kan tengah PKP. Okay, so nak merentas negeri daerah tak boleh sebenarnya. Tapi dia merentas juga sekatan tu dan nak menghantar bantuan untuk masa-masa banjir ni. Dan ada rakan dia melatah, tiba-tiba cakap selamat jalan Romeo dekat abang polis. Itu pun boleh viral. Saya pelik lah. Saya Mungkin punya gelagat video dia sampai yang 5 lucu. minit tak viral. Video macam Selamat ni jalan boleh viral. Romeo. Kita tengoklah. Encik, selamat jalan. Oh, selamat jalan Romeo. Manis. Kau manis. Yang sedia manis. Nama semua ada. Yes, ada. Sebutkan nama-nama. Oh, nama dia Fazila Abdul Rahman. NGO tu kan ramai. Kita nak tahu siapa dia yang pergi. Nama kat siapa? Tengok IC. Ni lah. Oh, engkau. Susah sangat je nak bagi. Ayo, bagi je, ambil lah semua. Tak apa. Maaf lah Encik. Kita tim meroyan. Fadilah siapa? Saya. Tambinar. Saya. Oh, aku ada tak? Nazira. Oh, saya. Terima kasih datang lagi. Terima kasih. Jenis-jenis apa? Makcik-makcik kan. Yang Terima jenis, kasih datang lagi. Jenis ranjak-ranjak. Ni kalau kat rumah ni tak masak, confirm. Sekali aku dah tak masak. Macam itulah. Dia macam Zel lah. Marzella ni rupa macam ni tapi dia jenis yang awak jenis yang macam tu kan jenis yang terlampau. Tapi kalau ada orang yang cuba mengancam saya memang saya tak bagi can. Marah Okey. je Ni apa? Kita tinggalkanlah cerita-cerita viral ni sebab kita nak sambung sekejap je lagi. Sebab kita nak bagi laluan dulu. Kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali dengan banyak lagi berita-berita yang panas. Kekal di Borak Teh Si Peng. Yeah guys, thank you guys kerana masih lagi menonton Borak Teh Si Peng. Yes, secara langsung kita bawakan di saluran 122 Astro. Okey, Zel, Fir nak tanya Zel lah. Zel punya rantai ni Zel beli sendiri ke ada orang yang belanja? Oh, yang ni sponsored. Apa? Sponsored. Siapa yang sponsor? Tak siapa yang belanja? Yang ni ada orang sponsor lah. Adolf Jewelry dekat City One. Ada apa? Adolf Jewelry. Oh, sponsor. Oh. Dia bagi gift review. Sebab ada kisah ni lah. Kisah pasal seorang tuan, dia menghadiahkan kucing peliharaan beliau seutas rantai ataupun seutas gelang kaki. Dan telah menjadi bualan mulut netizen. Okay, semalam kau sekolah tak? Semalam kita cerita pasal kucing yang selalu ambil barang dekat tuan dia. Hari ni kucing ni pula dimanja-manja. Siap kena bagi hadiah tak lagi. salah dimanja. Kita tengoklah macam mana rupa gelang tu. Adakah rupa macam ni ke? Kita tengoklah. Ke rupa macam ni.
je tengok muka dia ni. Hai, dah dapat rantai emas? Melengkat je kejap. Amboi. Geram je. Masak nasi. Lapar ni. Masak nasi. Tengok sikit rantai. Tengok sikit. Mana rantai? Mana rantai? Wih, bulu tebal sangat. Nampak rantai. Mana rantai? Ya. Ya. Boy marah. Ambil rantai dia. Ambil rantai dia. Ambil rantai dia. Nak ambil rantai dia. Nak ambil. Nak rantai. Action. Wow. Nurul bagi tahu, tahu tak Nurul? Nurul bagi tahu Fir. Nurul tu dia punya tuan lah. Nurul tu dia beli gelang tu, gelang kaki untuk orang dewasa, untuk manusia. Dijadikan sebagai rantai dah. Dan dengan cerita kucing tersebut dah tak boleh keluar dah. Ya. Sebab takut Kalau dia kena keluar, ragut. of course. Dia keluar takut kena ragut dah. Siapa boleh ambil kot gelang bahaya tu. dia keluar nyaw kena ragut. Macam mana nak buat laporan polis? Nyaw. Dia pergi balik polis. Nyaw. Sebab itulah jangan nak susahlah nak invest dekat haiwan ni kalau diorang jenis suka keluar. Oh, kenapa haiwan tunjuk aku? Aku haiwan ke? Buaya darat. Tak adalah. Okey, ni saya nak tanya lah. Fir ni jenis Apa? Fir ni jenis suka modify kereta tak? Fir tak. Tak Tak sangatlah. Mungkin orang yang kat luar sana suka modify kereta ataupun kereta yang dikenali sebagai Hella Flush. Hella Flush? Dia apa? Ataupun tayar kangkang. Oh, pengkang. Sebab sekarang ianya menjadi salah satu trend dalam kalangan orang yang suka mengubah suai kereta. Tapi pihak polis diraja Malaysia telah menyatakan kepada sesiapa pemilik kereta tersebut mereka akan disaman tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan kerana kesalahan di bawah Seksyen 6 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Peraturan 138. Kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 170-59. Yang pasti Kena tak saman boleh. lah. Ya. Oh, kena saman lah. Fir pun nak buat je lagi. Personally, Zel suka tak kereta macam tu? Asal lah? Saya tak suka. Zel suka kereta yang apa? Normal lah. Ada apa? Tinggi Bumper. bumper kah? Tinggi? Tak lowered lah. Tak lowered. Oh, tak lower. Bukan tinggi bumper normal. Standard. Standard. Bumper ke Yang depan, pasti ke bukan belakang. lowered lah. Sebab Oh. Zel jenis drive main lantak je. Oh. Cute lah Zel. Okey, ni seterusnya cerita saya lagi mengenai dengan haiwan lah. Tapi haiwan ni haiwan yang banyak memberi khasiat. Betul. Iaitu kambing. Sebab susu kambing banyak khasiat tau. Teh chai kan? Apa? Teh chai. Teh chai. Betul. Tahu Teh chai. Pernah minum. Pernah? Sedap tak? Sedap lah. Apa? Sedap lah. Sedap Fir Kenapa? tak, Fir tak minat sangat ke minum tu? Fir nak minum susu lain. Susu lain ni tu tak kita tempat lain. ni selain daripada pengambilan vitamin C, sebenarnya susu kambing ni bagus Zal untuk kenapa? imunisasi badan manusia, terutamanya kanak-kanak. Sebab mengandungi 3 kali ganda nukleotida dan asid sialik. Tahu? Benda ni yang bagus untuk ni lah. Macam Zel kalau nak minum yang pure, jangan yang campur dengan teh. Susu yang pure kambing saya yang tak pure. pernah minum lagi. Sedap. Fir pernah minum sekali. Tapi badan rasa panas lah lepas tu. Sebab yelah Fir ni nantilah banyak saya sangat cuba. bercampur-campur minum susu ni. Okey. Ni, kejap je lagi. Kita akan kembali. Tetapi sekembalinya kita sekejap lagi. Kita ada satu VT yang diorang nak main. Kembali sup. kita selepas ni lah. Kita akan kembali. Jangan menyampuk. I nak bercakap ni. Okey. Kita akan kembali dengan seorang tetamu kita yang kita nak jemput. Tapi sebelum tu, ni kita nak habak mai. habak Ni pasal apa? ceritanya Pasal apa ya? pasal Suk Belajar. Saya tak tahu apa tu Suk Belajar. Fir pun tak tahu. Jom kita tengok VT ni dulu. Mean, median, and range. What are they and how do you calculate them? Well, first things first, we need a data. There you go. Now, let us calculate the mean. Mean is described as average.
And to calculate average, it is the sum of all the numbers in the data divided by the total number of numbers within that data. So first things first, we need to find the total of all the numbers. And then we just divide it with the total number of numbers. Therefore, your mean of the data is 50. Now, what about median? Median is the middlemost value of a data. Just remember it as median as middle. Middle, median. The first step that you have to do is to arrange all the numbers from smallest to biggest. So let's do that and find the most middle value. Now let us find range, and it's quite simple. It is the difference between the largest number and the smallest number. So for the data we just showed just now, we just need to find the biggest number, which is 80, minus the smallest number, which is 20. And there it is, the mean, median, and range, and how to calculate them. And if you didn't know that fact, well, now you know. Kembali lagi dalam Borak Desi Peng bersama dengan Zel dan Fir. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Ni hari ni special sikit lah. Kita kenapa, punya Fir? tetamu sebab Fir memang minat benda yang tetamu ni akan kongsikan sekejap je lagi. Tapi sebelum Fir dan Zel nak perkenalkan siapa tetamu kita hari ni, jom kita saksikan tengok VT ni terlebih dahulu, guys. Power lah. Fir, itu tadi sedikit Power bingkisan mengenai tetamu kita hari ni. Ni, kita tak nak buang masa lah. Kita nak perkenalkan tetamu kita hari ni, Edward Lai. Brother, welcome on board. Thank you so much. Coffee or tea? Coffee. Can I change this to coffee or tea? Okay, not because the program is Desi Peng. Maybe you can do some drink. of your trick You have to there. drink. No, I'm afraid you trick lah. nanti kru akan salahkan saya. Saya sudah sediakan teh lah. Saya minta lebih lagi. Welcome on board lah.
Edward Lai. Terima kasih sebab Kerana sudi ni, Meluangkan masa. I saw your video just now, very inspiring lah. I terus rasa nak resign jadi host. jangan. Nak jadi magician dah lepas ni. Sebelum tak kamu nak mau- lagi lah. Sebelum kamu mau jadi full time dahulu, kamu mesti dengar cerita saya dahulu. Boleh. Saya suka betul lah dengar cerita. Nak jadi magician Saya ni. bila dengar cerita, saya tak banyak cakap. So, kira macam saya senang buat duit lah macam tu. Okay, so Edward, seorang magician berasal daripada Kuching, betul? Ya. First of all, berapa lama dah berkecimpung, terjebak dalam bidang magic ni? Banyak Silap mata. berkecimpung. Wow. Lama sudah when you ask me this question. Tahun ni tahun ke-12 sudah. Saya 12 melibatkan sendiri dalam bidang seni silap mata. Yeah. It has been a 12 years journey so far. Ups and downs, a lot of things has happened. Macam mana boleh ada timbul minat nak jadi magician? Kenapa tak jadi kontraktor ke engineer ke? Kenapa jadi magician? Pada mulanya saya cuma anggap seni silap mata ni sebagai hobi saya sahaja. Okay. Yeah, because at first I just like to perform. Okay. Ya, sebab saya pelajar teater. Ya, so magic untuk saya sesuatu yang saya lebih senang untuk menceburi sebab kamu ada basic knowledge of theater already. Ya, jadi bila kamu masuk ke seni silap mata ini, you know what to do already. Ya, so at first dia lebih kepada hobi, but sooner or later I found that magic dia sebenarnya lebih daripada itu. Dia sesuatu kuasa. Mungkin ada And, sesuatu yeah. yang menyebabkan Encik Edward Lai teringin, terpengaruh nak belajar magic. That is the thing I want to tell you. Oh, okay. Ya, dia merupakan sesuatu kuasa yang dapat mempengaruhi perasaan dan emosi seseorang. That's why you could find everything in this world yang boleh mempengaruhi perasaan kamu, such as a very eventful memory, Okay. such as perkara yang menyedihkan, for example. But magic, it's something that lets you remember always and always. Kalau kamu perasan, selepas kamu tengok magic, you would never forget it. You will always want to know, macam mana dia buat ni? How is that possible? Betul? Yeah, Betul, but you wouldn't say such thing at some memory. Yeah, itulah sebab saya mau pergi belajar secara mendalam apa sebenarnya definisi magic. Ni kalau magic waffle kat supermarket tu awak punya ke apa macam? Bukan. Kalau Saya punya kak kalau magic jadi baik kan? magician. itu She makan. itu magic untuk perut saya. Dia kalau dia jadi magician. okay. Teruslah. Ni apa? Okey, cerita pasal magic ni. Benda paling basic macam mana nak jadi magician? Mula-mula apa trik yang paling simple sekali yang Edward belajar dulu mula? Paling simple. Kalau to be honest, kalau mau jadi professional magician, dia ada steps yang tertentu dia. Tapi untuk individu yang berlainan, cara dia berlainan sikit. Yeah, but there is a procedure to become a professional magician. Yeah, so at first the foundation, ialah basic dia mesti ada macam host kita cakap tadi. The foundation, the basic must be there. And then walaupun magic tu simple sangat, tapi cara kamu mempersembahkan magic tu, macam mana kamu berinteraksi dengan penonton kamu, dengan spectator kamu, itu paling penting. Yeah. And then there's one more thing, yourself as an entertainer. Your character, perwatakan kamu, personality kamu, dengan cara macam mana kamu treat audience kamu, itu sangat penting. As a Kena confident lah. Okay. Not just confident, but also your attitude, sikap kamu terhadap penonton kamu. Macam Edward lah. Edward dah 12 tahun dah jadi seorang magician. Can you judge me? I cuba nak buat magic. If kan? I... Okay. Saya cubalah. Okay. Tengoklah. Okay. Kalau jangan. Let's watch magic. Okay. I lari dulu. Ni tengok duduk belakang. Tengok. Okay. Saya buat magic ah. Right. Ni gagang di sini. Di sini. Macam ni boleh. Okay. Ni benda paling basic actually. Okay, ini sudut pandangan dari host kita. Okay, but we as a magician, if we want to do changing from here to here, we cover the card first. And then we do the change, and then we show it has been changed. Ya, itulah proses dia dalam satu magic. So if you can see, magic dia bukan senang sangat. It's not just giving you, seeing what I'm about to do, but it's the process. Ya, what I want you to believe. Apa yang saya mau kamu percaya terhadap apa yang saya sedang buat masa sekarang, itu paling penting. Ya. Ni kalau orang cakap, okay, alah magic, tipu lah. Macam mana perasaan Edward?
Terasa tak? Do you feel offended tak Yeah, kalau that's- cakap macam tu? That's the word that always makes us wonder the things that we do. Itulah kadang-kadang saya pun doubt saya sendiri. Should I continue in this bidang or not? Because there's a lot of people that don't really care or they don't really believe. But one thing for sure is that some people that likes your magic, they will definitely sokong kamu. Oh. Yeah. They will definitely support your show and they will watch you perform. Ilusi dan penipuan. They always kaitkan magic dengan ilusi dan penipuan. But like I said, magic ada konsep teknikal dia. There are certain way to achieve magic. Memang ada method dia dan teknikal di sebalik magic yang membolehkan magician itu menghasilkan efek kesan magical itu. Oh, But okay, what's faham. important is how you treat your magic. It's the same thing like how we treat our job. The more effort, the more sincerity kamu letak dalam pekerjaan kamu ataupun profession kamu, your audience will definitely feel it. Tapi dekat Malaysia ni, Edward, banyak tau magician. Betul. Sebab apa? Sebab dia cakap dengan bini dia pergi kerja tapi dia pergi karaoke. This is different magic. Magic from Buaya Darat sini. Oh, okay. Saya bercakap pengalaman saya kan. Saya pun salah seorang magician juga. Macam itulah. Kan bila bini tengok dekat office tak ada rupanya tempat karaoke. Masih ke sampai sekarang ke? For me to know, for you to find out. Okay. Ni macam Edward. Of course ada idola. Idol. Siapakah idol Edward dalam seni silap mata ni? Siapa? Siapa? Mata. Kalau kita cakap pasal idola ni memang banyak lah. Selain daripada idola dalam bidang seni silap mata ini. But there is one specifically saya mau sebut. Nama dia Juan Tamaris. Ya, dia ahli silap mata dari Spanyol. Umur dia sekarang 80-an tahun sudah. But he's still performing magic. Ya, filosofi dia terhadap magic ialah sesuatu yang saya ingin mencontohi. Ya, because of his love towards magic and But how he treat his audience. Nama kan kita tak jarang dengar. Selalu kalau magic kita dengar selalunya David David Blaine, Blaine, David kan? Copperfield. David Copperfield, David Beckham. David Copperfield mesti tahu. Yelah. Itu pun ada. The most historical icon dalam bidang ini. Ya, Okay. Saru Takayama. Ni nak tanya dengan Edward. Cerita pasal bila buat magic ni, mesti ada show. Bila ada show, mesti ada ongkosnya. Maksudnya, macam mana dia punya payment dan berapa banyak kos kena Edward keluarkan setiap kali nak buat show. Tapi sekejap lagi, Edward jawab. Okay? Kita nak berehat sebentar di Borak Teh Si Peng. Thank you guys kerana masih setia menonton Borak Teh Si Peng. Okey, kita ada magician bersama dengan kita dalam Borak Teh Si Peng ini. So, I feel so honoured lah sebenarnya, Edward. Pleasure is all mine. Sebab saya ni memang suka tengok magic tau. Saya antara insan yang selalu tengok dekat YouTube pasal magic. Tak kisahlah magic yang simple ke, magic yang terbang ke macam mana. Macam Edward sendiri, pernah tak buat magic yang terbang ke, magic hilangkan diri sendiri ke, ada tak? Oh, hopefully one day I will. Sebab magic yang kamu sebut tadi, dia merupakan magic ilusi, stage illusion. Ya, dia merupakan magic performance berskala besar sebab dia ada melibatkan banyak mekanisme, heavy mechanism. Dia perlukan satu team untuk completekan performance Cik ini. Edward berapa orang tim? Ada berapa orang tim? Tim saya ada, kalau termasuk saya, ada 6 orang. Ui, banyak Ya. Yang 5 orang tu semua pandai magic juga ke macam tukang lipat-lipat trop ke tu je ke? Mereka ada latar belakang magic, definitely. Tapi specialty mereka berlainan. Ada yang pandai designing, ada yang pandai consulting idea, ada yang pandai buat craft tangan. Okay, craft tangan, so that it can create something beautiful for the show. Memang semua ni lah ada talent jugalah. Ada talent dia Bukan sendiri. jenis yang datang-datang Edward live
buat rambut. Itu macam lah. Tidak, tidak. Okay, Fit. Saya nak tanya dia. Apa banyak magic yang dia buat, trick. Apa yang paling mencabar? Paling susah saya. You ambil masa betul? paling lama nak paling belajar, nak mahir. paling mencabar. Saya rasa magic ni melibatkan magic yang berlaku dalam minda. Yeah, so if you know Robert Houdini, Okay. yeah, Robert Houdini, yeah, the most influential person dalam sejarah magic. He ever told one thing is that magic happens in the mind, but not in front of the eyes. Paling mencabar ialah semua magic yang kami perform memang mencabar. But what's challenging is how you let your audience believe that you really do magic. Macam you psycho balik orang tu lah. That's the most important, the psychology part of magic dan audience kamu. Bukan sahaja terhadap magic, tetapi terhadap penonton kamu juga. Yeah, so our job, kita bukan sahaja mempersembahkan satu magic performance, tetapi we have to influence our audience to believe as well. Kalau kita tidak percaya terhadap magic sendiri, apa sahaja kamu mau penonton kamu believe towards your magic. Betul. That's the thing. Yeah. Oh, kamu cakap pun saya dah masa macam tersilap lah mata saya. Saya nak tengok dia, tengok Belum lagi. Kenapa? Aku jadi Silap lah mata. distracted Okey. ke? Ni dah 12 tahun mestilah banyak buat job, buat show kan. So untuk buat satu show tu kos kena keluarkan banyak tak? I mean in terms of duit ke? Banyak tak? Banyak tak Edward? Ya, terpulang kepada requirement klien kita. For example, kalau dia mau kita customizekan satu show untuk company dia, memang kos dia lebih tinggi lah. For example, I want you to appear my logo, okay, during the annual dinner. From nowhere to somewhere, I want my appear to logo. And then other company yang dia mau keluarkan message dia ataupun slogan dia, okay, dari sesuatu macam papan putih, and then suddenly it change into their company logo or slogan things ataupun produk mereka. So untuk show yang customized ni memang cost dia lebih tinggi. Yeah, because we need to construct. Kita perlukan banyak masa untuk construct dia juga. Yeah. Tapi payment macam mana? The payment is it worth it dengan apa yang you buat so far untuk market dekat Kuching? Okay, for the market in Kuching so far, some of the event still have very limited budget. But apa yang kita cuba sedaya upaya ialah we fit into their budget. To see how much they can come up with, and then we do according to that. But of course, we will give slightly more than that. Not just, you give me this, then I give you that. No, we always give more than something, a bit of that. Yelah, kalau bayar 200, bagi magic drop je lah, betul? Kan? Lagi mahal, lagi banyak lah dia punya magic. Ni, okay, macam Edward, contohlah, saya nak tengok Edward punya skill dalam silap mata ni, ada tak social media punya platform yang saya boleh tengok? Is it you on Instagram or you on TikTok ke, you on Facebook ke, Twitter, ada tak? Ada. So far saya ada Facebook page, social media like Instagram, Facebook. TikTok belum lagi. TikTok lah. You should ada TikTok. Yeah. Kalau you di TikTok, confirm banyak followers. Serious TikTok right now. So sekarang ni semua video senang je viral. Yeah, macam mana? How to search your name? You can search through my Facebook page and my Instagram. Edward Lai Magic. Itu Edward saja Lai lah. Magic. Yeah. Okay, after My this I name follow is you. Magic. Yeah. Bengkel. Encik Edward ada buat bengkel untuk mengajar. Yeah. Ada budak-budak, bengkel dan kelas orang untuk tua. untuk children and adult untuk pelajari seni silap mata ini. But our focus is not just in magic. Kita punya fokus bukan saja terhadap magic, but paling penting ialah macam mana kita memupuk pelajaran terhadap komunikasi. How they should present themselves in front of people. I see. So it's not just teaching them magic, but it's about teaching them how can be confident in front of people. Okay, ni kita masa dah macam jealous lah tengok kita. Okay, sebelum kita nak berakhir ni, boleh tak Edward show us some magic trick for the audience? Definitely, for sure. Boleh? It's my pleasure. Okay, My pleasure saya is all pun mine. nak tengok ni. Yeah. Okay. Today I will perform one very short magic, Okay, but it can tell you two things. okay. Magic wujud dalam dua sudut pandangan. Dalam sudut reality dengan sudut fantasi. Okay. Wow. Alright. There's one thing I Cannot prepared wait. here. Okay. There's one thing I prepared. Ini merupakan ramalan saya terhadap apa yang akan berlaku nanti. Tapi saya tidak sure lagi. So I'm going to leave this, okay, to both of you to Awak ni help magician me. ke ustaz awak ni? Yeah. Can you please put your hand on top macam ni? Yeah, just this wouldn't. Saya Thank you. perlu pegang ke? Dia ambil Here's the kesempatan. chance. Inilah peluang dia. Kesempatan. New norm. Okay. And then we're going to Yeah, I try pegang. something with deck of cards, okay?
The most important thing, paling penting ialah we need to make sure that every single card are different. Semua card ni berlainan. Okay. Okay, make sure our audience can see. All right. I'm going to give it a quick shuffle. Ini paling penting. Okay, right now. I'm going to have two of you to select one card each. Okay, one card for yourself and one untuk penonton kita. Okay. Okay. All right, you ready? Maybe you can help me. Yeah, Okay, yeah, maybe you sure. can help me out. Okay, perfect. Apabila saya refer macam ni, okay, feel free to say stop. Okay. Bila-bila masa. Boleh, boleh. All right, that will be your card. There we go. Stop. Right there, perfect. Would you please take this one? Okay, remember the card. Tengok. Okay. Ni I boleh angkat tangan ke? You can just show it to him. Yeah. Okay. Okay. I dah tahu dah. Okay, you can show the camera. Okay, tengoklah kamera. This is the card for our horse. Okay. Okay. Right, you Alright. can just place face down. Thank you. Okay. And one more, maybe from you. Okay. You will choose for our penonton Audience. Okay. dekat rumah. Okay. Okay, there we go. Stop. Right Penonton there. cakap stop. Perfect. That's a good represent. I'm going to check this card. Okay. Perfect. Show it to our audience. Okay. Okay. Kamera, Untuk kamera. penonton kita dalam rumah. Kamera, okay. Nampak Alright, okay. Perfect. Now you can drop the card anywhere you like. Two card. Okay. Yep. Anywhere you want. Yep. Okay. Anywhere you want. Tidak sabar sudah. Okay. The card goes inside the card case. Watch. Kau ingat kan? Kau ingat kan? Oh, ingat. Saya ingat. Okay, okay. Dua-dua card itu kan. Kalau ramalan hari ini sepadan dengan apa yang kamu pilih tadi untuk penonton juga, would it be a surprise? Yeah, surprise. It will be, right? Can you please lift up your hand? Thank you. I nervous. Inside this envelope, there is one card. Okay. Make sure there's no other card inside. Okay. Tak ada This kad. one. Kosong. Yes. Memang Kosong, kosong. kosong, kosong. Saya tahu. This card is a Uish. joker. Terkejut mak. Tapi ada lagi satu kad. Dia belum tentu betul. Okay, this one is the first one. yes, the which first still one. have the- The first one Ah, betul. Oh, the first one betul. Okay, now we have the second Second. one. Watch carefully. Make sure the camera can see right here. And of course, for our horse right here, you can see. Watch the joker. Don't blink. Because if you blink, my 12 years akan buzzer dengan begitu saja. Watch. I want you to imagine your card. Okay, watch right here. If you slowly wave. Very Uish. slowly right now. Weh, betul lah. This one slowly change into the jack Uish. of spades. The jack of spades. Dua-dua kad tu betul Power lah. Zai memang pegang Edward. daripada tadi. Weh, power lah. Saya pun sebelum kita berakhir ni, Edward, saya ada magic nak show kat awak. Okay, boleh. Okay, tengok ni Saya kertas. minum kan? dulu. Tak nak kalah. Kertas. Okay. Saya masuk dalam. Burung. Burung. Okay guys, thank you Edward, Lai, kerana sudi sudi meluangkan meluangkan masa masa bersama kita. dengan- Kita ni dah overrun dah sebenarnya. Betul. Edward, thank you very much. Kejap lagi saya buat show satu lagi, khas untuk kita. Boleh juga. Alright, okay. Boleh juga. Guys, jangan lupa esok masih lagi boleh menonton Borak Tesi Peng 2.15 minit petang. Of course di saluran 122 Astro. Dan jangan lupa yang terlepas untuk menonton episod kali ni boleh pergi ke YouTube. YouTube. Okay, search je TVS. Alright guys, thank you Edward. Thank you so much. Alright, I see you when I Terima see you. kasih. Alright guys. Kita jumpa esok. Dalam Borak Tesi Peng. Assalamualaikum. Bye bye. Burung.